Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini untuk saya kongsikan peristiwa Isra' Mi'raj yang berlaku pada 27 Rejab. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada bulan Rejab, iaitu 27 Rejab setahun sebelum hijrah menurut jumhur ulama. Ia juga berlaku setelah kelewatan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan bapa saudaranya Abu Talib. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku dalam satu malam di mana boleh dibahagikan kepada dua fasa. Yang pertama Isra', iaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki binatang burak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Yang kedua Mi'raj, iaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha di langit yang ketujuh. Dalam perjalanan Isra', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang burak. Sebelum baginda memulakan perjalanannya, hati baginda dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan air suci Zamzam. Sepanjang perjalanan, apabila sampai tempat-tempat yang tertentu, iaitu tempat-tempat yang mulia dan bersejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diarah oleh Jibril supaya berhenti dan bersembahyang sebanyak 2 rakaat. Antara tempat-tempat berkenaan ialah yang pertama negeri Saibah, iaitu di Madinah, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Yang kedua adalah di Bukit Tur Sina, iaitu tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu daripada Allah. Yang ketiga iaitu Baitul Laham, iaitu tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Semasa dalam perjalanan, baginda telah melalui pelbagai peristiwa, antaranya ialah baginda melihat kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Apabila dituai, hasil yang baru keluar semula seolah-olah belum lagi dituai. Hal ini berlaku berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Jibril, itulah kaum yang berjihad fi sabilillah yang digandakan pahala kebajikan sebanyak 700 kali ganda, bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak. Diringkaskan kisah ini, setibanya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada burak, kemudian masuk ke dalam masjid dan mengimamkan sembahyang 2 rakaat dengan segala anbiya dan mursalin menjadi makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa dahaga, lalu dibawa oleh Jibril 2 bejana yang berisi arak dan susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu lalu diminumnya. Kata Jibril, baginda membuat pilihan yang betul. Jika arak itu dipilih, nescaya ramai umat baginda yang akan menjadi sesat. Dalam peristiwa Mi'raj pula adalah bermula daripada Masjid Al-Aqsa, kemudian baginda diangkat ke langit dengan menaiki tangga daripada syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril alaihi salam naik ke atas tangga pertama, lalu terangkat ke pintu dunia, iaitu pintu Hafzah. Baginda menaiki daripada langit pertama hingga ke 10, dan setiap langit baginda bertemu dengan para nabi dan melalui berbagai peristiwa. Antaranya, baginda dapat melihat umat baginda sendiri yang ramai, termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Di langit ke-10, tanpa ditemani malaikat Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan matanya sendiri. Lalu baginda sujud. Dari pertemuan itu, baginda menerima wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu penerimaan ibadah solat. Yang mana ketika itu baginda diperintahkan solat sebanyak 50 waktu. Kemudian dikurangkan menjadi 10 waktu. Akhirnya dikurangkan sebanyak 5 waktu. 5 waktu yang kini kita lakukan setiap hari, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Selepas Mi'raj, setelah itu baginda pulang ke Masjidil Haram. Kemudian baginda menyampaikan wahyu dan perintah Allah, iaitu solat 5 waktu itu kepada
umat di Mekah. Ketika itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya sehingga ada yang murtad dari Islam. Tetapi sahabat baginda iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dihabarkan kepadanya tentang peristiwa ini, beliau sedikit pun tidak ragu, bahkan membenarkan, malah lebih membenarkan sekiranya ada yang lebih hebat lagi dari peristiwa Isra' dan Miraj ini. Sejak itu, beliau digelar sebagai As-Siddiq yang memberi maksud, yang membenarkan. Kesimpulannya, peristiwa ini berlaku hanya untuk baginda menerima perintah solat 5 waktu, yang mana solat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika hari perhitungan kelak, solat inilah yang akan disoal dahulu sebelum yang lainnya. Hanya 5 waktu dalam satu hari. Tetapi walaupun hanya sebanyak 5 kali sehari, itu pun masih ramai umat manusia yang melanggar perintah Allah ini. Cuba bayangkan betapa sedihnya baginda Rasulullah SAW melihat umatnya yang meninggalkan solat. Ia umpama tidak menghargai pengorbanan Rasulullah dan kesusahannya ketika menerima perintah tersebut. Semoga kita tergolong dalam golongan yang membuatkan Rasulullah tersenyum melihat kita. Alhamdulillah, sekian saja pengongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi video pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.